Assalamualaikum. Okey, dalam video kali ini saya akan kongsikan dengan anda semua apa yang best pasal lukisan tradisional dan apa yang best pasal lukisan digital. Yang satu yang best. Jom. Okey, saya ada buat satu lukisan yang boleh kata hampir sama, tapi satu saya buat secara digital dan satu saya buat secara tradisional. Saya akan letak sebelah-sebelah sambil saya cerita pasal apa digital dan tradisional. Anda semua boleh compare lah, kiri kanan, sebelah kiri ada tradisional, sebelah kanan ada yang digital. Jadi boleh tengok yang mana yang menarik lah. Okey, anda semua boleh tengok dekat sini lah. Sebelah kiri ada yang tradisional punya, yang belah kanan itu untuk digital ya. Okey, kita play tengok. Okey, yang kiri biasalah akan pakai kertas, pensel, marker apa saya guna banyak jugalah tu. Ini apa inking punya tu. Ni pun inking juga, saya biasa pakai yang jenama ni. Line biasa lah, pemadam. Okey, yang digital sebelah kanan dah siap dah. Dah mulakan, dah buka dia punya tu, dia punya canvas. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, itu masih tengah set up brush lagi. Yang belah kanan digital. Okey, kita mulakan sketch je lah. Rasa yang belah kiri tu lagi banyak ambil masa untuk nak tunjuk satu, nak show off dia punya alat satu-satu lah. Yang apa digital dah start mungkin pun. Okey, digital dengan tradisional, yang mana yang lagi best, yang mana lagi mudah nak guna, tu sebenarnya subjektif sebenarnya. Okey, apa saya akan kongsikan dululah apa kelebihan masing-masing. Mula-mula saya akan cakap pasal kelebihan apa tradisional dulu, sebab kita memang memang mula dengan tradisional. Okey, lepas tu baru saya akan cakap pasal yang tradisional. Okey, kenapa tradisional best? Kenapa? Sebab dia ada feeling hands on experience. Okey, kita mula daripada bawah, mula buat satu-satu, macam asah pensel, pergi beli berus lah, kalau macam masa pendidikan seni sekolah dulu, kita cari batang pisang kentang untuk kerat, untuk buat chop masa pendidikan seni tu lah. Saya pernah lah masa tu. Okey, ukir dekat kentang ke apa, tapi biasa ni hands on experience ni. Okey, kita prepare nak asah pensel, tengok pensel dia macam mana, nak tajam macam mana, yang mana yang kita nak guna untuk soreh ke apa. Tapi biasa kena ada mechanical pensel tekan, pensel shaker. Yang tu kena prepare, masukkan dia punya dakwat, panggil dakwat je lah. Kalau macam untuk nak buat canvas, nak melukis, nak mengecat lah orang kata, yang tu pula kena prepare colour, kena sediakan berus, lepas tu kena standby kalau macam nak campur warna tu semua tu. Macam dia ada kepuasan di sini. Kalau macam digital kita tengok tadi terus dah buka dah, terus boleh start lah. Walaupun boleh kata macam ni, digital tu dalam satu pen tu, okey, dalam satu pen tu boleh ada macam-macam jenis brush, ikutlah nak petak ke empat segi ke apa, pensel semua dia ada. Tapi dia punya hands on experience tu, rasa kepuasan tu, pakai crayon ke apa, sampai dah hujung sebesar-besar anak kuman kurus ke apa, still pakai lagi. Yang ni kalau digital lah, kalau habis yang ni kena beli lain lah, sama jugalah, cuma dia cost dia lagi. Itulah. Okey, kita tengok ni yang belah kiri tu tengah sketch lagi lah. Saya pakai yang tu saya pakai pen biru, dakwat biru untuk
Dia ada lead. Lead bukan dakwat. Lead pensel tekan tu yang warna biru. Biasanya pakai untuk kalau macam nak lukis komik, instead of pakai yang hitam, kalau nak padam kadang-kadang dia ada berbekas. Kalau macam yang pakai yang biru ataupun ada yang warna merah, warna hijau apa, saya biasa pakai biru ataupun merah lah. Bila nak scan tu, dia walaupun ada yang tak berapa nak padam lagi tu, dia masih boleh scan, nampak cantik lah. Tak ada nampak bekas-bekas pensel ke apa. Bekas pensel bukan pensel box, maksudnya bekas apa daripada apa namanya tu, macam ada bekas bila kita tekan pensel dekat kertas, ada bekas macam tu. Kalau digital tak ada lah. Itu yang kena lagi dia punya thrill tu untuk apa tradisional tu. Ya, tunggu kursi. Okey, kalau macam yang apa point yang kedua, apa yang best pasal apa art tradisional ni, unik. Sebenarnya kata macam tu, setiap yang kita hasilkan tu unik. Kita macam boleh kata macam ni lah, setiap satu tu tak sama dengan yang lain. Kalau seakan-akan itu boleh lah, tapi nak kata setiap satu tu boleh exact copy, kecuali photostat lah, tu lain hal. Apalah, kalau macam contoh kita buat satu lukisan satu lukisan gambar pemandangan, guna cat, guna apa banco ke apa dulu, ada lagi ke banco, ada kot, apalah Faber Castell ke apa, kita dah cat apa semua, dah apa hasil dah rasa lawa lah. Biasanya kalau pendidikan seni masa sekolah dulu akan buat rumah yang apa tingkap dia lagi tinggi daripada pintu, lepas tu ada sawah padi, ada orang-orang, lepas tu ada bukit tu ada matahari muncul tengah-tengah. Itu apa standard punya apalah lukisan pendidikan seni masa sekolah lah. Yang tu tradisional. Itu tradisional. Okey, jadi lagi topik apa, jadi apalah, kira macam kalau nak sebab tu dia unik, dan boleh kata kalau yang jenis memang pelukis betul lah, memang hasil kerja dia sangat mahal lah. Sebab apa yang orang putih punya tu, apa nama dia, Allah SWT, itu Mona Lisa. Kalau macam tu nak berapa, ada orang yang nak cuba apa, bukan palsu kan, orang panggil apa, orang cuba nak copy, nak jual balik benda tu, tapi masih boleh kesan apalah, yang mana original, yang mana tak. Benda-benda macam tu kira macam nak apa, kita nak replicate ataupun layak mudahnya nak photostat. Photostat memang boleh lah, tapi kalau nak buat balik boleh hampir boleh kata takkan sama lah macam yang asal tu. Itu dia punya kata susah pun ya, tapi unik pun ya. Susah tu sebab kalau macam orang order sampai apa lukisan pemandangan tu sampai 80, tak tahulah jadi apa daripada awal sampai ke akhir tu, tak tahu apa kesamaan dia tu macam mana. Okey, lagi satu. Point yang seterusnya pasal apa tradisional, lukisan tradisional ni, dia versatile. Versatile pasal apa, dia boleh guna macam-macam jenis medium. Contohnya macam kalau belajar pendidikan seni dulu, dia ada teknik macam kering atas kering, basah atas kering, ni yang guna watercolour lah ni. Dia macam setiap teknik yang kita guna tu akan hasilkan karya yang beza. Seni apa yang kita buat tu akan, contohnya saya ambil satu contoh, kita pakai watercolour lah contoh. Ambil satu, berapa banyak kita bancuh, berapa banyak kita campur air, berapa banyak tak campur air, itu akan hasilkan tekstur yang berbeza. Yang mana lepas tu kalau guna kertas yang berbeza pun dia boleh jadi hasil yang beza. Kalau pakai kertas
A4 kertas double A biasa tu memang contoh ni kertas, okey, letak dekat sini dia akan melebar sampai ke hujung lah. Dia bukan macam kertas lukisan biasa, macam tu. Dia kena, itulah kata, memang kena tahu dan kena banyak eksperimen lah sebenarnya untuk dapatkan yang macam style yang kita nak tu. Okey, lepas tu bila kita cara kita pegang berus pula. Okey, contoh macam boleh tengok macam untuk contoh langit malam lah. Contoh kita ambil contoh ni langit malam. Okey, nak bagi nampak macam bintang. Okey, bintang jauh-jauh. Kita bukan letak satu-satu color satu-satu, letak titik-titik. Ada juga guna cara tu, tapi kebiasaannya orang akan guna pegang berus tu. Kejap, mana berus? Okey. Ni boleh ambil salah berus ni, letak cat kat sini, lepas tu merecikkan dia macam ni. Tak kena lah sebab ni dekat kamera. Jadi merecikkan dia situ. Jadi nampak macam tekstur, jadi nampak lagi real lah. Okey, sementara ni kita tengok yang tu tengah pusing-pusing kertas. Biasalah tradisional. Nak dapatkan, sebab setiap orang ada macam style kalau yang pakai tangan kanan akan menganan lah. Macam okey, lagi senang nak lukis ni, nak lukis garisan macam ni, kena angle yang macam ni, angle yang beza je tu lah. Itu yang antara yang versatile jugalah pasal tradisional. Okey, next. Okey, kita tengok ni je. Tak berapa yang digital dah mula inking lah, tapi yang tradisional masih tengah men-sketch. Tapi sebab dia start lambat tu. Tadi awal-awal dia do show off dia punya barang-barang tu. Padahal itu pinjam je, prop ni kan, nak letak dalam video. Okey, next. Point yang kelebihannya, ni dia mengajar kita, tengok tu, nak lukis pun, headphone pun kena refer, kena letak sebelah. Kalau macam yang digital boleh refer dekat Google je lah tu. Tapi yang tradisional pun boleh tengok Google sama juga, tapi nak bandingkan je lah saja, nak compare. Okey, lepas tu tadi cakap siapa? Sekejap. Okey, point yang seterusnya. Kita bila guna tradisional ni, kita akan terpaksa untuk kita kena bersedia untuk selesaikan masalah kalau pakai tradisional ni. Pasal apa? Sebab tradisional ni kalau untuk dapatkan hasil tu kena susah payah dulu. Sangat susah dan sangat payah lah. Pasal apa? Kita kena paksa diri kita untuk selesaikan masalah tu. Contohnya, paling senang lah, dekat tradisional tak ada butang Ctrl Z, ataupun Command Z, ataupun ni undo. Kalau macam dalam digital, kalau macam kita guna Microsoft Word ke apa pun, dia ada butang undo. Kalau salah type ke, salah lukis ke, salah salah sangka ke apa semua, kita boleh undo. Tapi berbeza dengan tradisional. Tradisional ni, ya Allah, kalau buat salah memang boleh mendatangkan 1000 penyesalan lah orang kata. Macam kalau kita buat silap sikit, sebab boleh tengok nanti masa inking boleh nampak lah. Ni pun tadi dah padam kan, sebab yang asal-asal tu post yang asal rasa macam nak buat macam ni jadi macam tak pasti, kena padam balik. Jadi macam dia proses tu nak bagi nampak, nak bagi dapat yang kena di mata kita lah. Bukan nak kata perfect, tapi nak bagi yang dapat yang kena di mata kita tu memang kena dengan susah payah lah. Macam saya ambil contoh yang ni tadi, dah buat post macam tu, rasa macam tak pasti lah. Tambah-tambah lagi bila kita dalam fikiran kita nak buat lain, lepas tu buat
buat ni jadi lain, itu biasalah. Apa, lepas tu kita kena ubah pula. Kadang-kadang dia jadi macam ambil masa macam tu je lah. Kira macam kalau dari segi productivity mungkin terganggu sikit lah. Kalau macam saya ambil contoh orang yang jenis melukis comic secara tradisional, sekali tumpah dawat ke sekali tumpah dawat apa salah garis tu boleh masih boleh pakai liquid paper. Tapi kalau macam yang kesilapan besar tu memang silap besar lah orang kata. Tapi yang kita ambil dari sudut positifnya pula lah. Kalau macam kita kalau ni tradisional, kalau macam kita dah selalu dah selalu macam ni tak boleh ni, jadi ni tak boleh ni, hari tu aku buat salah ni macam ni. Jadi kita dah tahu macam tu, kita akan lebih berhati-hati. Kalau macam contoh macam saya pernah lukis portrait lah dulu, walaupun tak berupa sangat. Tapi nak ceritanya kalau macam lukis portrait, contoh saya ambil lukis mata lah. Kadang-kadang macam bila kita lukis dah sebelum ni salah kan. Sebelum ni salah ni. Ya. Sebelum ni salah, jadi untuk akan datang kita buat macam kita tahu cara ni tak efisien. Cara ni dia ada untuk ukuran dia lah. Kadang-kadang bila kita lukis, kadang-kadang mata ke kanan sangat. Jadi bila berdasarkan pengalaman, kita dah tahu, kita dah hadapi dah masalah tu sebelum ni, jadi kita lebih berhati-hati. Jadi secara tak langsung skill kita up. Kita up kita punya skill berbanding dengan kalau digital kita ni macam tak apalah kita boleh undo. Jadi buat salah pun tak rasa bersalah. Tengok jadi macam tak apa, ni boleh undo, ni aku boleh betulkan kesilapan lalu andainya. Macam itulah lebih kurang. Kita berbalik kepada digital pula. Bukan berbalik. Betul lah ya. Apa yang best pula pasal digital ni? Ni digital. Ni saya ambil contoh lah. Ni Apple Pencil. Ataupun boleh pakai mana yang tadi? Ataupun boleh lukis pakai jari ke, ataupun ada pen ni. Pen khas yang untuk melukis dekat Android ke dekat handset lah. Ni saya beli dalam belah-belah ringgit macam tu lah juga. Sebab unik hujung dia salah jari. Dia hujung dia unik sikit. Macam mana nak zoom benda ni, tapi ni lah habis kuat boleh tunjuk macam ni lah. Ni apa yang best pasal digital ni pula. Macam saya, sebab saya pengguna digital, jadi saya rasa digital ni dia lebih pada memudahkan. Banyak memudahkan. Tapi dari segi kepuasan tu, masing-masing ada kepuasan masing-masing. Tapi kalau macam nak betul-betul untuk menghasilkan karya, orang kata untuk bagi puas hati ke memang guna tradisional lah. Rasa kertas tu bunyi kertas dekat dengar tak macam ni, bunyi kertas dekat bunyi pen dekat kertas, dia punya feeling tu lain. Rasa cat tu, tunggu cat kering dia punya feeling tu lain. Apa kelebihan digital yang pertama? Pegang ni lah, sebab dah start digital kan. Ni digital. Apa yang best pasal digital pula? Bagi saya, kalau sebab kita ni sekarang sebab digital ni yang menarik dia mudah akses. Sebab kalau dulu masa saya kecil dulu, bidang seni ni macam kurang sikit lah. Orang kurang tahu kalau macam kalau ambil seni nanti nak kerja apa kerja yang ada. Time tu yang saya boleh pandang tinggi cuma Imuda ya time tu, yang dalam filman-filman time tu. Jadi macam aku tak tahu orang tak tahu sangat pasal seni. Berbeza dengan sekarang, orang dah tahu, dah ada course pasal seni dekat
bukan pasal seni, pasal mengenai seni dekat universiti, college apa semua. Dan seiring dengan kemajuan teknologi internet sekarang ni, nak belajar digital ni sangat mudah. Boleh buka YouTube je, macam YouTube ni sekarang. Okey, boleh buka YouTube macam sekarang ni, ataupun dan medium dia senang nak dapat. Boleh kata kalau yang jenis high end apa semua tu tak lah, ni cerita pasal yang pasal boleh guna handphone apa macam tu lah. Point yang pertama, baru nak masuk point. Boleh kata ni point yang pertama, yang kelebihan digital, senang nak akses. Macam saya kata tadi lah, nak belajar daripada YouTube pun boleh apa. Tapi tradisional pun ada juga dekat YouTube apa, tapi tak sebanyak digital. Boleh kata macam tu, dia tak sebanyak digital. Sebab apa, dia memang dah lama daripada dulu kan. Tapi kalau macam digital ni, dia up sama dengan teknologi tengah naik pasal internet YouTube. Jadi terus banyak pasal dia punya belajar. Contoh saya ambil dekat, boleh kata semua orang ada handset. Ni untuk apa, kira macam, dan apa, boleh melukis pakai handset. Orang boleh kata hampir semua student boleh kata ada laptop. Untuk beli Wacom ni, saya panggil pen tablet. Wacom tu je nama je. Jatuh. Ni biasanya akan sambung dekat laptop lah. Ni dia punya pen. Dah harga dia apa, boleh kata mampu milik lah sekarang, kata, dan mudah nak cari. Kalau dulu saya nak mula-mula nak beli, memang payah nak cari. Memang kira kena pergi Loyat apa macam tu, barulah jumpa pen tablet untuk melukis ni. Tapi sekarang ni, kalau macam ni contohnya untuk handset ni, saya beli dekat kedai handset je, RM14.5, point anything problem, macam tu lah. Ni boleh tak contoh, nampak ke? Dekat handphone Android ni, Android biasa, tapi masih kita boleh, tak ada alasan lah untuk apa tak boleh lukis digital. Apa benda tak jadi tu, tapi nak cerita senang akses. Tapi yelah, harga dia mungkin agak kos tinggi juga lah. Macam ni RM14, tapi handset semua ada. Dan software yang saya guna ni software percuma. Software percuma Medibank. Medibank, jadi mampu milik lah orang kata. Tak perlu nak beli yang mahal ke apa ke. Tak perlu. Kita buat yang mana, pakai yang mana ada. Point yang sebelum masuk point yang kedua, nak cakap lah, ni kalau rosak, harga dia boleh tak ada sampai beribu. Itu kalau yang mahal lah. Tapi kalau macam yang ni RM14, ya tak adalah kata tak apa, tapi terasa lah juga dia punya kehilangan RM14 tu. 3 kali beli nasi tu. Yang point yang kedua, yang best pasal digital ni, convenient. Dia memudahkan. Dia memudahkan. Macam saya kata ni, kalau macam nak melukis kat luar nak pergi tiba-tiba rasa hati gembira lah, nak melukis dekat taman ke apa. Kalau tradisional, nak bawa canvas, nak bawa cat, kena bawa beg itu untuk bawa ni. Jadi banyak kerja kat situ. Banyak benda yang nak bawa. Berbanding dengan digital, sambil nak melukis, contoh kata nak melukis dekat taman. Bawa ni, lepas tu bawa pen digital dia lah. Dah boleh melukis mana-mana. Sebab kadang-kadang idea ni datang tak kira masa lah. Macam bila datang hidayah untuk melukis apa-apa tu, kalau macam saya melukis komik. Kalau macam datang, inilah komik dia. Sebab kalau masa kita boleh terus lukis. Sebab kalau masa saya dengan masa melukis tradisional tu, kalau masa datang, idea ni cantik ni, tapi kertas tak bawa, pen tak bawa, cantik idea ni, tengah bawa motor sampai rumah,
aku ada terfikir idea yang bagus, tapi bila turun je daripada motor tu terus lupa. Biasanya macam tu lah. Okay, kalau digital at least kita boleh type ke apa, tulis apa, boleh lakar idea ada secara kasar dia lah. Okay. Okay, next. Okay, ni tengok. Boleh kata sekarang kita tengok di balik, boleh kata yang digital hampir nak siap dah lah. Kan, dia lebih kurang je sebenarnya antara dua ni. Tapi aku yang berbanding antara dua ni, dia apa, tradisional tu nampak jadi kena banyak bergerak-gerak, banyak pusing-pusing. Jadi ambil masa lah. Okay, poin yang seterusnya pasal apa, digital, kita boleh terus dapat hasil. Maksud saya macam terus boleh tunjuk. Macam contohnya saya ambil macam ni Contohnya saya lukis something dekat digital, lepas dah siap tu saya boleh export, terus upload ke Facebook. Semudah itu boleh kata. Jadi kita boleh, bukan dia nak show off sangat, maksudnya nak share dekat Facebook. Okay, berbanding dengan apa, kalau macam contohnya kalau digital boleh juga, sama juga boleh apa, upload dekat Facebook, Insta apa semua juga boleh. Sebenarnya dia akan lebih, orang kata apa, renyah apa ayat formal untuk renyah tapi tak apalah, renyah tu boleh tanya siapa-siapa yang tahu lah. Okay, dia kalau macam dah siap lukis dekat kertas, okay, tu pun dah banyak kena lukis, ambil masa kat situ. Lepas tu nak letakkan Facebook pula, ambil gambar boleh, tapi ada apa, bayang-bayang. Biasanya akan, kalau ambil gambar pakai kamera, akan nampak tangan sendiri kat situ. Okay, nampak bayang-bayang tangan lah, kan macam ni apa. Okay, nampak tangan sendiri. Tapi kalau lepas tu, kalau nak clear, kena apa, kalau dekat kertas, okay, keluarkan kertas tu daripada dia punya apa, binding. Kalau pakai sketchbook lah, tak cabut pun tak apa, tapi nak bagi lagi lawa kan. Okay, cabut situ, letak dekat mesin scanner. Itu kalau ada scanner. Kalau tak, kena pergi cyber cafe ke CC ke. Sama lah tu, saya kena pergi apa, cyber cafe untuk scan. Kalau last saya scan dulu masa 2000 lebih, tahun 2000 berapa tak, 2008 2009 macam tu, scan saja dah. Time tu saya tak tahu lah kedai tu apa, tipu ke apa, tapi time tu nak scan saja RM2. Kira macam bila fikir balik, bila saya Alhamdulillah sekarang saya dah ada printer, kira macam saya kadang-kadang saya terfikir, kenapa aku dulu kena charge RM2 tanpa sebarang alasan yang kukuh. Tapi sebab masa tu excited nak scan, okay, lepas ni boleh share dekat, boleh simpan lah, boleh share. Lepas tu kira macam kita nak simpan pun senang lah, dia lebih stable lah. Boleh simpan dalam handphone, lepas tu save dalam memori apa. Kalau macam tradisional, ada, bukan minta lah, ada kebarangkalian boleh rosak di bawah usia. Kalau jenis rumah yang ada anak-anak ke apa, sebab saya tak pernah tengok lagi lah anak-anak makan handset. Okay, macam tu. Okay, aduh. Okay, kita macam kalau macam digital, saya boleh flip kiri ke kanan. Jadi sebab kalau biasanya lah, ni saya cerita kebiasaan, kalau orang yang bertangan kanan, dia punya, bukan yang bertangan kanan, macam mana ayat dia, dia kalau orang yang primary punya tangan, apa primary tangan utama, tangan utama dia kanan, dia akan cenderung untuk apa, contoh boleh tengok saya lukis ni, saya akan lukis watak yang menghadap ke kiri, sebab saya akan mula daripada kanan dulu. Mula daripada kanan dulu, tapi saya akan, kebiasaannya lah, saya akan ada masalah yang agak problem jugalah. Masalah yang agak problem juga untuk melukis benda yang daripada kiri. Mungkin rakan-rakan kita yang kidal ada masalah yang sebaliknya lah,
Yelah, betul nak kena fikir lagi. Okey. Okey, jadi dari situ lah dia macam terganggu boleh kata terganggu jugalah. Kira macam perlukan lebih nak kena pusing sini. Kadang-kadang dia jadi tak sama tau. Dia biasa kita lukis daripada kanan lawa. Bila kita lukis mata yang satu lagi dah jadi sebab tu kalau tengok dekat kalau akaun-akaun art biasanya saya dulu pun macam tu lah. Biasanya lukis mata saja, lawa, cantik, bergaya. Okey. Tapi bila lukis mata yang sebelah lagi, dia jadi masalah yang problem. Jadi kalau macam guna digital, saya boleh flip macam tu je lah. Okey, boleh tengok sini. Yang belah di sebelah kiri kita lihat. Okey, tradisional semakin hampir mengalirkan rambut, tapi okey, di sebelah kanan kita dapat lihat. Okey, digital telah mula men-shading. Dia panggil shading lah, yang macam kelabu-kelabu shade. Saya ingat nak colour, tapi sebab kecewa banyak saya punya tools yang tradisional tu habis tak buat. Sebab tu yang itu nampak je macam style macam tu, tapi sebenarnya habis dah buat asalnya tu. Itu yang saya macam contoh-contoh. Tapi dengan tradisional kita punya sketch tu pun nampak bergaya lah. Dia punya kepuasan kat situ. Okey, cerita pasal tradisional lagi. Okey, lepas tu poin yang terakhir. Macam saya cakap pasal awal tadi lah, dia boleh meningkatkan produktiviti. Okey, macam yang saya sebut pada awal tadi, dia menjimatkan kertas, menjimatkan masa, menjimatkan alatan sebab kalau macam anda semua boleh tengok kat sini, yang saya dah buat tadi kira macam dengan lukisan yang sama, boleh kata sama lah, tapi dengan cara yang lebih mudah. Tengok macam ini, saya tak payah tengok belah digital tu, saya tak payah nak colour satu-satu. Saya just pakai dia panggil ni bucket tu, saya tekan je, dia dah tercolour satu bahagian tu. Okey, tengok ni yang shading bawah rambut ni. Salah tekan. Okey, shading bawah rambut tak semudah ABC. Kalau rasa ABC tu mudah lah, InsyaAllah boleh tekan je. Dia mempercepatkan masa dan proses tu lah. Jadi tak adalah kata nak ambil masa lama. Tapi ni dalam lukisan ni saya memang sengaja lambat-lambatkan lah sebenarnya, sebab nak bagi tak jauh sangat beza masa melukis. Sebab saya memang plan nak letak sebelah-sebelah macam ni jadi macam tak naklah lama sangat. Yang belah digital kena tunggu yang tradisional. Okey, lepas tu dari segi produktiviti jadi kan, dia sememangnya menjimatkan masa dan boleh undo. Itu antara yang penting lah. Okey, yang mana guna digital, yang mana guna dia faham lah. Okey, ada undo, boleh tukar colour dengan mudah, boleh nak resize ataupun nak flip kiri kanan macam dia tak terbatas, orang kata tak terbatas kepada sentuhan. Dia tak terbatas kepada fizikal. Kalau macam tengok tadi yang tradisional tadi, kena flip, kena pusing kertas ke sini. Lepas tu sebenarnya di sebalik tabir kalau tengok itu bukan kertas je pusing, saya sekali pusing macam nak dapatkan angle yang bagi melukis. Itu pun sebab lama tak melukis digital, jadi lama tak melukis sebab saya dah terlalu selesa dengan digital lah, orang kata. Jadi tengok hasil yang yang untuk tradisional pun memang nampak kekok lah. Kalau orang yang biasa mungkin dia memang nampak lah saya memang tangan keras dan kaku, sebab banyak melukis digital kan, salah sikit undo. Okey, itulah kelebihan antara digital dengan tradisional. Tengok belah kanan ni kita tengok dah siap dah pun, alhamdulillah dah siap dah yang digital tu.
Okey, kita sekarang jadi kita tunggulah yang belah di sebelah kiri, yang sebelah kiri tu tunggu dia siap. Dia perlu walaupun tak banyak beza sangat, dia macam finishing touch lah orang kata, tak banyak sangat beza. Okey, jadi boleh nampak lah kan, nampak dari segi dia punya mudah tu, yang mana bagus, yang mana kekuasaan, itu bergantung pada masing-masing lah. Untuk yang nak belajar, kalau tanya saya lah, kalau untuk yang nak baru yang mula-mula nak berjinak dengan kedua-dua ni, tak kisah pun, tak salah, boleh je guna dua-dua. Tapi kalau untuk yang banyak kesilapan digital lah. Kalau saya personally, saya pilih digital lah. Alhamdulillah dah siap tu yang yang tradisional. Okey, tengok itu alatan yang digunakan untuk hasilkan karya yang sama. Macam Trivago lah, karya yang sama, platform yang berbeza. Okey, berdasarkan perkongsian saya tadi, yang mana anda rasa best? Pakai lukisan tradisional ke ataupun lukisan digital? Okey, bagi saya dua-dua best. Dua-dua best, dua-dua kita boleh explore. Tapi yang paling bagus adalah kita guna apa yang ada sekeliling kita. Kalau macam kita ada pen dengan kertas, lukis pakai dulu. Saya dulu pun memang pakai pensel dengan kertas juga, pakai tekap apa semua kecil dulu. Jadi tak ada masalah, tak ada kata untuk jadi nak melukis dengan bagus, nak design dengan bagus ni memang kena ada terus kena ada tablet 87 inci. Itu bukan kewajipan. Yang penting kita buat je dulu. InsyaAllah benda tu akan kita sikit demi sikit, InsyaAllah kita boleh upgrade. Kita upgrade mula-mula pakai yang kecil dulu, pakai kertas dulu, lepas tu pakai watercolor, lepas tu pakai ni, lepas tu kalau nak nak improve digital, kita kumpul, kita usahakanlah untuk dapat digital. Boleh pakai laptop atau pakai handset saja. InsyaAllah lain kali saya akan share lah pasal melukis dekat handset ni. Okey, bagi saya dua-dua ada kelebihan masing-masing dan ada juga kekurangan masing-masing. Jadi terpulang pada kita macam mana kita nak aplikasikan semua tu dalam kita punya karya. Okey, ni sedikit pesanan daripada saya lah. Jangan rasa yang ni lagi best daripada yang ni, yang ni kurang, yang ni best. Sebab kita guna ni, kita kata yang tu tak best. Tak sedap lah macam tu. Sebab bagi saya, karya seni ke ni, semua buat pakai tangan. Tak kisah kata ni cara tak adil lah bukan tak adil macam tak rasa feel seni tu ke yang penting kita lukis, kita buat, kita suka, dah jalan. Asalkan kita guna cara yang betul. Kalau macam kita ambil contoh lah kan, kalau macam guna digital, lukisan digital, lukisan tradisional lukisan tradisional tak moden semua. Tapi kalau yang lukisan digital tu pakai software cetak rompak ke Sekian perkongsian untuk hari ni. Okey, next time kita nak sharing pasal apa pula? Okey, kalau ada pandangan, cadangan, pendapat, boleh komen di ruangan bawah ataupun follow saya di media sosial lah. Kalau ada nak tengok video yang tutorial ataupun perkongsian lain, boleh klik pada mana-mana video atas dan jangan lupa subscribe. Okey, baik. Assalamualaikum.